Bismillahirrahmanirrahim. Matla'ul fajr. Menyingsingnya fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Tuan kita ni bawa ayat wadduha dengan di bawah tajuk matla'il fajr. Matla'il fajr maknanya masa fajar misi. Fajar ni biasa terdahululah fajar di pagi tu kan. Tapi sudah menjadi buah mulut orang bila kita duduk dalam keadaan susah. Kemudian bila nampak harapan nak senang mari, kita sebut bahawa fajar mula menyingsing. Fajar mula menyingsing maknanya hak duk gelak sama kena gelak fikiran, gelak perut, gelak serabut apa semua tu insya-Allah akan hilang dan akan mari satu kebahagiaan hidup ya diibarat disimbolik dengan fajar. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita baca pelajaran lepas bahawa setelah beliau terima Iqra bismi rabbika sepatutnya terima lagi lepas pada tu dan sepatutnya Jibril mari pula, tetapi duka citanya tak mari-mari Jibril menyebabkan Nabi kita rusing ibarat kau duduk dalam keadaan gelap, pemikiran dia gelap belah mana ni yolo kau tidak Jibril itu kah kau jin kau sungguh kau aku ni Nabi kau nyawak lolok kau faya aku sendiri duduklah Nabi dengan keadaan resah gelisah sepanjang-panjang masa laksana hidup dalam keadaan gelap. Bila mari wadduha wal laili idza sajja ni nampaklah fajar misi. Wadduha ni sekali lagi dia sebutnya bila mari wadduha turun wadduha. Apa makna wadduha demi waktu duha. Waktu duha ni kalau kita ni sembahyang duha. Kita balik pagi diminta sembahyang duha iaitu start daripada orang tua panggil matahari naik segala ya. Tu sampai pada belum tarik diri. Tengah-tengah tu orang panggil duha lah. Kalau kita kira agak tarik naik kapung tu pukul 7 kan. Start daripada pukul 7 terus sampai ke pukul 12 kan. Tengah-tengah tu nak pukul 11 kau nak pukul berapa kau itu orang panggil. Kalau semaya orang panggil semaya duha dan paling kurang dia nya 2 rakaat. Kalau nak buat 4, nak buat 6, buat 4 8 ke. Biasa Rasulullah beri sekat 8. Baik, waktu tu waktu duha, waktu matahari penuh padai molek, waktu tubuh orang itu semua cergas. Wadduha demi masa pagi yang begitu sekali segar megah dan cergas. Wal laili idza saja dan demi waktu malam bila kena saji. Saja ni bagi panggil saji lah. Sebagaimana saji bila kita perukuk gelak guguk bawah tu, begitu juga lala ni kita duduk dalam malam ni ibarat kena perukuk. Luak guguknya perkut dia berapa Allah alam lah. Ibarat kita ni duduk di bawah saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak tinggalmu wahai Muhammad dan Tuhan tidak marah. Walal akhiratu khairul laka minal ula dan sesungguhnya akhirat lebih baik untukmu dari dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dan sesungguhnya Allah akan beri kepadamu hingga sapamu berasa puas hati. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhan dapat timu satu masa hari tu yatim piatu sekalian ni siapa boleh duduk di rumah. Ada rumah, ada bini, ada anak pinuk wa wajadaka dhallan fahada dan bukankah satu masa hari tu Tuhan dapat timu tak tahu apa sekalian ni diberi hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna dan bukankah satu masa hari tu ni tak ada anak buah. Ail fakir miskin fa'arna sekalian ni kamu kaya dah senang. Fa'ammal yatima fala taqhar wa itu untuk anak yatim jangan buat kasar. Wa ammas sa'ila fala tanhar dan dengan orang yang minta jangan jerkah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis adapun dengan nikmatmu maka hendaklah kamu beritahu pada ramai sama. Kemudian kana nuzulul wahyi ba'da fatratihi bi surati wadduha bardan wa salaman ala nafsin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Surah kita ni kata turunnya wahyi selepas daripada tak mari wahyi turun wadduha adalah merupakan satu kesejukan dan keselamatan yang menurun di atas jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lepas pada Iqra bismi rabbika tu wahyi tak turun-turun.
Hak masa tak turun tu orang panggil fatratul wahyi. Dalam masa tak turun tu Nabi gelisah. Lepas tu turun ke apa? Turun wadduha. Wadduha ni turun pada iqra' bismi rabbika. Mengikut satu pendapat. Tak apalah. Jadi turunnya wadduha ni ibarat kalau orang ngatuk gak boleh batal. Kalau orang dahaga gak boleh minum apa panggil air batu ke berapa. Begitulah keadaan wadduha ni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bardan wa salaman, merupakan air yang sejuk dan merupakan menyelamatkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da an arahu ma arahu min al-hammi wal qalaq tiwala fitati hadhihi al-fatrah, setelah menimpa Nabi sebanyak mana benda yang nak menimpa, iaitu apa dia hak menimpa Nabi-nya? Al-hammi, wasing wal qalaq dan resah gelisah. Tiwala hadhihi al-fatrah, sepanjang-panjang masa tak mari wahyu. Sepanjang-panjang wahyu tak mari ni, jiwa Nabi duduk dalam keadaan gelisah, dalam keadaan rusing lah mana ni. Gelisah kerana tak berjumpa dengan Jibril. Sebab itulah malam Mi'raj kita acak kali jumpa Nabi. Walaupun pada zahirnya suruhan Nabi Musa. Tapi ini perancangan ya Allah Ta'ala buat. Ilham ke Nabi Musa supaya Nabi Musa suruh Nabi naik ke langit. Untuk berunding dengan bilangnya semayan kalau boleh kurang sikit. Maka Nabi kita naik. Dia naik, jumpa pula. Lepas turun, jumpa orang Musa. Musa kata bismillah, banyak lagi tu. Ni pula, jumpa pula. Ini acak kali Nabi ni boleh jumpa Tuhan ni satu rahmat yang tidak ada tolak banding. Dia tak penuh lagi kata muka dunia ni. Ada orang yang dapat nikmat boleh jumpa Nabi, boleh jumpa Tuhan begitu sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang sebut tu kadang-kadang orang tanya, "Apa ni? Bapa tidak 5 kali selalu. Start semayang 50. Lepas turun-turun ni. Bunding. Tak bunding. Tuhan kurang ni. Masa 10. Pagi pula. Jadi apa ni sepuluh ada kita hijau ni. Tak dia ni. Kalau perancangan orang panggil tak ada. Jawabnya memang ni lah. Perancangan dia nak suruh jumpa acak kali. Kalau bukan senang nak jumpa dengan Tuhan ni. Tiba-tiba satu cara nak boleh jumpa Tuhan acak kalinya. Yalah. Turun naik. Buat lelak berunding. Nak buat berunding kepada berunding, nak kurang semayang. Hakikatnya ada benda lain, iaitu nak berjumpa sekali. Nabi Musa, bila Tuhan tanya dia, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Benar apa kat Musa dia bawa tangan tu, serai-serai tu apa? Tuhan tanya sepatutnya, "Wama tilka biyaminika ya Musa?" Benar apa dia balik di kanan Musa? Dia jawab dia, "Qala huwa asaya atawakka'u 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Sepatah dari Tuhan paling mudah daripada dia. Kerana bukan senang boleh kecek dengan Tuhan. Bila ada peluang sekali nak kecek banyak. Dia kata, "Tuhan, pada tangan kanan aku ni asaya tukar aku." Sepatutnya boleh sekat tu sudahlah. Dapat dia dalam kananmu tu, dalam tanganmu tu tukar. Habis sekat tu sudahlah. Ada ayat ni tukar berjalan buat tukar dengan ni. Jika awak pewa kami, awak bawa paut dan gating kayu, suruh makan kami makan. Lepas tu jika ada beras bekal, kita baca kena tukar ni lah jalan sana sini. Kecek habis tu ayat ni. Sedap kecek dengan orang yang kita sayang. Sebab itulah kepada orang yang, pada orang yang arus dengan semayang, dia tidak jemu-jemu semayang. Dia puasa tak sedap kalau baca ayat pendek. Bila baca ayat pendek, mata dia boleh kecek dengan Tuhan. Boleh demikian, lebih baik kita baca ayat panjang supaya keluar untuk bercakap dan menajak apa dengan Tuhan ni. Amin. Itu dia. Kita letaklah di atas kita berasa malah. Nuk kau tak sedih dengan Tuhan. Kau tak sedih. Kalau orang yang boleh baca ayat pendek-pendek cepat-cepat tu harus tidak. Terus doa kecek dengan Tuhan. Kalau boleh duduk masa setan, dia tu baru sedap. Tuhan ni sahabat. Itu dia duduk. Allah. Kemudian Tuhan ni pula ada sekali lagi. Pak Tuhan nak wayaknya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita kira agak A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak tinggalmu dan Tuhan tidak marahmu. Itu dia duduk. Tapi start tu wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi malam, idza saja, bila belakang. Apa dia begitu? Alim ulama kita sebutnya bahawa walaupun benda hak Tuhan nak wayak ke nabinya ialah hak betul ma wadda'a, betul nak wayak aku tak marah kamu. Jibril tak marah sekali bukan kerana marah, bukan kerana nak tinggalmu. Bahkan kerana masalahnya masalah wadduha wal laili. Masalah mu hidup di dunia. Bila mu hidup di muka dunia, ada kau tempat di muka dunia ni hak senang, sama-sama tak berjumpa sikit abu, tak berjumpa susah sikit abu. Mu tengok keadaan mu hidup, malah sia. Jika malam tu malam gelap pekat tabah tangan tak nampak.
Tapi malangnya ada kosong-kosong. Dah. Duduk malam sekejap. Dia mari curah pula siari. Bila siari curah macam. Seakan-akan tak ada dah malam. Tapi duduk tak lama. Gelap pula. Artinya manusia selagi hidup dalam muka dunia ni memanglah ada senang, ada susah. Ada malam, ada siang, ada sakit, ada demam, ada gembira, ada duka, ada berapa. Oleh demikian bila mari sekali-sekala rusing, susah, duka cita, mu jangan putus, mu jangan keras. Kerana keindah Allah ada gelap, tidak gelap semua, ada cerah. Jadi belum pada mawadda'aka tu Tuhan royak wadduha demi cerah, walaili demi gelap. Gelap cerah, gelap cerah. Nyari kita pesing dia dah. Lelah ni muduklah keadaan gelap ni, susah gitu gini. Tapi ada gelap semua? Dah, ada pula wadduha, ada cerah. Dan kita lelah ni begitulah. Bila kita tanya susah buat, kita ingat wadduha walaili. Tidak aku seorang je, bukan Nabi aku lagu ni juga, dan bukan Nabi aku seorang, dunia ni seluruhnya begitu dulu. وبعد أن داخله ما داخله خلالها من الحواجز والظنون. Kata dia turun ayat wadduha ni setelah masuk, setelah diganggu oleh dakhalahu, makna masuk benda gangguan, ada gangguan. Selepas diganggu oleh gangguan-gangguan dengan hawajis wa zunun. Hawajis maknanya fikiran yang tak tetap. Kita duduk menanya, ya Allah kau mereka. Kau aku ni kena malu. Bahasa mari hilang. Ni orang panggil hawajis. Ini orang panggil apa? Mendatang. Orang panggil fikiran yang mendatang. Wadzunun dan bermacam-macam sangka itu malu berapa ni. Wa kana ma tadammanathu ayatuha min ma'ani at-tathbit wa at-ta'yid balsaman shafiyan li kulli ma madat bihi nafsuhu min nawali' al-ya's wal khawf. Dan sebanyak mana kandungan yang dikandung oleh ayat wadduha. Segala kandungan yang terkandung dalam ayat wadduha apa benar? Min ma'ani at-tathbit, iaitu makna tasbih, daripada pengertian yang menyebabkan Nabi tu berasa kejap, sabat mana kukuh malik. Dulu hati Nabi goyang, bila mari wadduha tu kemah malik. Wa ta'yid dan sokongan, bila sebenarnya kata ma wa'ata rabbuka ma qala ni tepat ada sokongan daripada Allah menyebabkan Nabi tenang malik. Ayat kandungan ayat wadduha ni balsaman syafian. Balsam ini ubat lomo, tu panggil balsam. Macam kita panggil apa? Ubat gatal ke? Lomo. Bila kita lomo tu apa ni? Balsam. Itu wadduha ni ibarat balsam. Ibarat minyak lomo, syafian, ia benar-benar boleh menyembuhkan hati orang Muslim. Zaman hari itu orang berubat ni dengan lomo je. Kalau orang Melayu itu pun tawar, Filipina, dah jadi kan? Pelan bertugas tak ada. Jadi boleh mereka patah pun jadi hok bahasa jenis ubat lomo tak timbul. Operate kau cocok tak apa tak ada zaman hari itu, maka kata aku jadi tak ada. Kandungan wadduha adalah ibarat penawar, dia benar-benar menyembuh likulli ma madat bihi nafsu, untuk setiap penyakit yang menyebabkan hati dia bergoyang. Ma dayamidu ay ma la yamidu. Bila orang ni jiwa dia dihinggap oleh bermacam-macam penyakit was-was, maka jiwa dia tak tenang. Kalau ibarat perahu tak golek mari. Min nawazi' al-ya's wal khawf, daripada benda-benda yang menimbulkan putus asa dan rasa rusing. Bila kita rasa susah, kalau mari putus asa, Allah orang tak mari aku, orang tak situ aku, kau Tuhan maafkan aku. Sebanyak mana gangguan yang menimpa Nabi waktu wahyu tak mari, semuanya hilang, dah sembuh semua setelah turun wadduha. Itu yang ayatnya. Fanjabat bihi makhawifu, maka putuslah dengan wadduha ini segala ketakutan, segala kebimbangan dan ketakutan yang selalunya mendatangi hati Nabi, sekalian ini putus langsung, tidak wujud lagi ketakutan. Wa asraqat nafsuhu min jadid, dan jiwa Nabi memancar semula. Wa asraqat bihi nafsuhu min jadid, dan jiwa Nabi cerah memancar semula sebagaimana dulu bila mari Iqra tu Nabi rasa segar, sekalian ini pun bila mari wadduha segar balik. Wa sya'ura bi rauhil amal yasri fi kiyani, dan Nabi mula terasa akan kesenangan amal. Ruhi pun tak apa, rauhi pun tak apa. Kalau ruh makna jiwa, rauhi maknanya rauhun wa raihan, makna ketenangan jiwa. Dan Nabi mula terasa harapan besar yasri, mengalir fi kiyani dalam tubuh dia. Dalam tubuh dia ni ibarat kena kejutan listrik yang baru yang menyebabkan dia segar semula, kerana ada jaminan daripada Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa akhadha kullu shay'in fihi yastariddu nasab, dan mulalah segenap perkara dalam tubuh badan Nabi ini mula mari semula kecerdasan.
Kalau mata agak cerah semula, hak tu kerusi tak ada kelabu mata-mata. Kalau sendi pindah agak gagal semula, belum hak tu kerusi tak ada sendi pun sakit, kepala lutut pun senang. Lah ni segar belaka. Mata jadi cerah, telinga jadi dengan kaki tangan jadi segar belaka. Kenapa? Kerana ada jaminan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan sebagainya. Wa yasta'iddu li kulli ma fihi min asbabil quwwah. Dan Nabi dengan sebab tubuh dia mulai cergas mula dan jiwa dia mulai segar mula, maka mulalah Nabi bersiap sedia untuk segala asbabul quwwah. Nabi mempunyai kesiapan yang cukup sebagai kesiapan kekuatan tubuh badan, kekuatan berfikir, semua sekali siap sedia sekali untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtimal al-'ib'i al-'azim alladhi ulqiya 'ala 'atiqihi, untuk memikul bebanan yang begitu besar yang dibebankan di atas kepala Nabi. Maknanya sekarang ni tugas yang paling besar terpaksa Nabi ikut ialah tugas menjadi Nabi. Dan tugas ni bukan kecil. Kita orang yang tak jadi Nabi tak rasa lah. Tapi usaha kita ni jadi Nabi lah. Bila kita bini, ada bini, ada berapa, terasa bahawa ayah aku tak boleh malas dah. Kalau selama kena suka aku duduk seorang bujan, nak buat kerja, tak apa, nak tidur, tak apa. Allah ni aku ada bini, aku ada anak, terpaksa lah kena cari fikir, buat rumah, beli kereta, beli motor, beli berapa. Mari dah biasa. Ini merupakan bebanan. Dia kadang-kadang nak tidur malam pun, tak menyerah. Berbiasa buatlah ke mana, nak boleh berah, nak boleh berapa. Itu untuk nak jaga orang sebuah rumah je. Nabi Muhammad SAW ni ditugas oleh langit supaya jaga orang 100 alam. Apabila mana benda ni tidak membebankan dia. Tetapi kata dia bila ada jaminan daripada Allah, ma wadda'aka dan sebagainya, alam yajidka yatiman dan sebagainya, maka segala-galanya segar megah belaka dan berat mana tugas yang ditimpa kata Nabi pun terasa boleh pikul pada semua sekali. Dan kita lah ni alim ulama kita, tutup guru kita kadang-kadang ada hak tak sipikul apa dia, tak sipikul perjuangan Islam. Hidup rasanya Islam ni berat. Berat punya berat ni masa apa payah. Payah cari makan, payah boleh titik, payah kuatu orang, 4 jauh alam, pakat marah belaka. Itu untuk tolong-tolong orang je, kita rasa berat je. Apa kata kalau kita sendiri ditugas supaya jadi gua ni, makin lagi tak sih. Tak siapa-siapa orang pun tak sedar. Terlalu amat kecil jiwa kita, terlalu amat pendek pemikiran kita. Ya kita ni umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri itu batu orangnya, dengan gagahnya, dengan hemohnya, dengan bergapanya. Jaminan apa yang diberi oleh Allah kepada Nabi, jaminan itu juga telah diberi pada umat Nabi Muhammad. Yang menjadi waris dia, alim ulama orang ni. Kita bila kita banding dengan orang yang tak erti agama pun kita kena berasa wujud. Aku jahil-jahil pun kita juga banding dengan dia tu. Boleh dah baca Quran, boleh dah nak. Jadi orang yang tak boleh baca Quran lalu, orang yang tak erti nak makna lalu, tak erti nak fikir, dia tak ada gading langsung dalam hati dia. Kalau banding dengan aku gak, alam yajid ka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Banding dengan waktu dia tu dal, aku ni ada dapat hadi, dapat mahdi, dapat hidayah dah. Hakikat tu kenalah kita berasa gagah, kena berasa cerdas sebagaimana perasaan ayat Allah mendatangi Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada arti kita nak mengaku mak Nabi Muhammad dia pakai serban apa pakai serban tu tiru lihat kak yang lihat kak yang masuk najam Quran kita tiru lagi daripada Quran pakai serban tak tahu serban apa nak hang yang boleh pakai uniform tak boleh bunyi cicak kuku lari apa dah pakai uniform tak tunjuk berani dah sikit serban ni uniform lekat di medan Quran kitanya pakai tak ada nak perang tiba-tiba Quran mikrofon pun takut Allah. وقد جاءه الحق الذي كان يتلمسه ويبحث عنه. Kata Tuhan kita ni sesungguhnya hak mana kebenaran yang Nabi duk cari selama ni siapa ada ke dia, datang ada ke dia. Waqad ja'ahu al-haqq, sesungguhnya datang kepada Nabi ni kebenaran alladzi kana yatalammasu, yang selama ini Nabi sendiri duk cari lama dah. Belum daripada Nabi pergi ke Gua Hira ni Nabi duk rumah tak ada. Usin tak ada anak. Dia ada anak ber 4-5 ni. Tak ada benda yang Nabi kita usin selain daripada usin masalah masyarakat dia jahil. Tak turut Tuhan dia. Dia nak nasihat dia tak usin. Tidak nak nasihat. Bukan dia cara dia duduk lagu ni. Maka hak dia duduk cari-cari selama kini ni. Mari dah. Jumpa dah. Itu iaitu wahyu. Laqad ja'al haqqul ladzi kana talammasu. Sesungguhnya telah datang kepada Nabi kebenaran yang selama ini dia duk cari. Kana PMAB ya talammasu ni fi'il mudhari'. Campur fi'il madhi dengan fi'il mudhari' memberi makna sentiasa. Yang Nabi sentiasa duk cari. So, yang keduanya ya talammasu.
Lamisa makna setuh. Talammasa maknanya setuh sama-sama. Kalau lamisa ni kita setuh kita akak. Tu panggil lamisa tu. Tapi kalau talammasa setuh sini gatek, setuh sini gatek, setuh sini gatek. Sebab tu talammasa ni orang terjemah dia rabur. Bila kita rabur ni rabur tak akak-akak tangan tu. Sebab kita bangun gelap, rabur cari gesek positif Aisyah bangun ke mana rabur tu laki dah tidur muda pulak kau malam rabur. Itu orang panggil talammasa. Nabi nya duk rabur cari kebenaran mana dua buti-buti jumpa dalam gua Hira waktu Ibrahim ni. Jadi benar hak Nabi duk cari tu jumpa dalam ni. Jumpa dalam ni. Wa yabhasu anhu wa tahaqqaqa lahu al-amalu alladhi kana yanshuduhu wa yatatalla'u ilayhi. Dan telah sanalah angan-angan Nabi yang selama ini dia yang syudu ni apa maknanya kalau kita ni ada ilmu panggil kita bicara kata jumpa dengan orang ramai tak ada tengok ilmu kawan lain bila lagi tak ada tengok ilmu kawan lain itu dah panggil yang syudu. Jadi Nabi ni ibarat jadi kuana pun dia cari mana gak kebenaran tak ada jumpa kebenaran ada ayat kau ada hadis kau ada berapa ada Taurat kau ada Injil begitu duduk. Nabi ni sepanjang-panjang hayat dia belum pada terima wahyu dia cari kebenaran laksana orang hilang barang duk cari rata kapung mana pak wajib pun mana. Macam wa yatatalla'u ilai. Yatatalla'u mana terjenguk-jenguk. Nabi ni ibarat dia duduk di situ jenguk cari kebenaran, di sini jenguk cari kebenaran tapi tak jumpa-jumpa. Sebab itulah Nabi bawa diri duduk lagu. Wa utiya alaihi alwahyu wa alqa alaihi alwahyu asqala muhimmatin tulqa ala bashar. Dan akhirnya ditohuk atas Nabi ni wahyu sebagai seberat-berat tugas yang penuh dilempar ditohuk atas manusia. Dalam banyak-banyak manusia di muka dunia ni nak cari manusia yang mikul barang berat lebih pada Nabi tak ada. Kerana barang ni walau belah mana berat pun kalau banding dengan wahyu berat wahyu lagi. Kerana wahyu ni pertama mari langit. Terima daripada Jibril. Bahasa yang diguna oleh Jibril, suara yang terbit daripada mulut Jibril memanglah gorok, asar, parah lebih daripada suara manusia. Padang dengan tubuh dia besar, so terbit sekali. Yang kedua pula tugas yang terkandung dalam ayat Quran sendiri itu memaksa Nabi itu buat. Tak buat, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Muhammad, mu kena ingat, kalau mu ada kata sepatah tak lebih daripada hak aku kata, Tuhan kata, aku katanya banyak ni, mu tambah lagi sepatah, la akhadna bil yamin. Aku berjanji dengan mu, aku nak pegang mu dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu al-watin, patut aku nak janji, aku nak kerak aurat kau ni. Ini amaran daripada Allah pada Nabi. Supaya Nabi ini benar-benar amanah dan benar-benar bertanggungjawab. Orang yang faham keadaan, duduk bahasa Tuhan, duduk Nabi, nak pegang kok dia Nabi, nak janjian dia ni, bahasa lagu mana kan? Boleh duduk ngasih amalan pagi kita. Kita orang salah, duduk bahasa di kanan, SD, di kiri, di sebelah, tak sedap duduk. Dah. Padahal tak tahu lagi, SD kau tidak ada, tapi bahasa apa? Sahabat ada begitu. Yang menyebabkan kita kecil, kau tak sedap duduk, tak sedap tidur, bekah bangga, apa semua sekali. Itu tak betul lagi. Ini Tuhan ayat. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu watin fama minkum min ahadin anhu hadisin. Kalau mu kata lebih pada aku kata. Kalau mu kata kurang pada aku kata. Membuat lebih pada aku nak. Membuat kurang pada aku nak. Kalau pegang kanan aku. Bukan pegang kiri juga. Kalau pegang tangan kiri boleh tak tangguh. Lagi dia ni. Pegang kanan tak aku lah sekali. Kanan pula. Pakau nak jangan nak kerak awak cukup ni. Tak ada lah benda. Kalau kena kita, Tuhan kata lagu tu, bahasa lagu mana? Walaupun kita sebagai orang alim, walaupun Tuhan tak kata kita, tapi sifat kata keluarga Nabi kita, dan kita ni waris dia, tiap-tiap orang alim, tiap-tiap guru, dia kena reti. Dia kena mengajar supaya nak Quran ayat. Kurang atau lebih, dia kena janji Tuhan. Tekak dia, Tuhan kepatah, Tuhan keras. Kena duduk situ, barulah kita tak duduk tu. Baru tak sedap duduk. Yang makan sedap, yang rumah sedap, yang kereta sedap, yang berapa sedap. Kena sudah yang hak ni bukan dia. Coba baca tulis. Walau taqawwala alaina tulis pintu kau, tulis dinding kau, tulis di kelambu kau. Bing tidur dia dalam kelambu tu tengok walau taqawwala alaina. InsyaAllah kita bang siap kali. Kata dia bebanan yang ditimpa oleh wahyu ke atas Nabi adalah asqala muhimmatin, seberat-berat bebanan tulqa ala bashar yang penuh dibeban ke atas orang manusia. Wa ahaba bihi an yaquma liyudran nas wa ahaba, dan menyebabkan Nabi naik gunung tak sedap duduk yang menyebabkan Nabi bangun untuk memberi izar pada manusia.
Ya Nabi orang situ sopong pun tak apa. Mari sini kena jebel pun terus juga. Di situ kena tagur pun terus juga. Tak pun. Sebabnya kenapa? Sebabnya babi. Membantu adilah menyebabkan Nabi ini naik dulu. Ayyaku maliyujiran nas. Naik dulu hingga sampai dia terpaksa dikabangun cacing untuk memberi inzar pada manusia semua. Inzar maknanya beri kecaman. Tuan-tuan semua kena buat. Tak buat ngaku. Nah, gitu dulu. Tak buatnya maluah Tuhan. Tak buatnya berkat Tuhan. Ni lagu ni Nabi dah sebut semua. Dan kita dah ni pun kena sebut. Itu. Dan kita sedang buat mu'aluk. Sedang buat me'rak. Sedang buat gapo. Ni kini lah. Kena wayak Islam ni agama weh. Islam ni bukan teori. Bukan teori satu izan itu tak. Kalau orang ni izan ke teori kau boleh kita bahas. Nak terima kau tak terima. Tapi Islam ni bukan bahasa boleh terima, kau boleh buat, kau boleh jalan ke Islam. Ya Allah kita melalui dia sebut Islam ni boleh ke kita laksana. Bukan masalah boleh masalah. Benar agama yang kita boleh. Itu dia. Ini agama. Bukan bahasa boleh kau tak boleh. Boleh jalan tak boleh jalan ni ibarat satu rancangan. Kalau rancangan kajian nak buat gapo, nak buat tali air sini. Boleh kau buat tali air sini. Kenapa ni lagu mana? Tak apa rancangan demo. Ini bukan rancangan manusia. Ini agama. Agama ni kena bahasa boleh. Boleh pun boleh, tak boleh pun kena boleh. Sebab tu lah orang kena mati, kena damai, kena susah. Apa lagi? Sanggup kena tolong, kena dapur. Kenapa? Kerana bayar ni bayar kena buat. Itu dia duduk. Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harisah. Abdullah bin Rawahah. Ja'far bin Abi Talib. 3 orang yang sayangnya Nabi. Bila Nabi dengar orang yang dia keliling gejuknya Heraklius ni kena bunuh. Seorang yang kena bunuh. Nabi keluar askar 3,000 orang. Keluar. Nabi kata mula-mula orang macam daya tu yang ni Zaid. Kalau Zaid mati, Abdullah. Kalau Abdullah mati, Ja'far mati. Orang hadirin semua bila masuk Nabi pergi. Sehingga Ja'far ni pergi tanya orang baru. Apa ni kerak. Hanya dia putus betah. Dia ambil lagi dia tanya kiri. Putus dari tanya kiri. Dia bertandang. Dia pergi dakat dengan labu dengan dia putus. Kunjung dua-dua. Apa mereka kau pula mati boleh. Maka mereka bui dia berkata dia. Bui dia sayap. Juga bahan dia terbang. Nabi kita kata Nabi kita buat yang jenuh. Musuh pendidikan TV. Dia rakyat mati adalah Zaid. Mati adalah Abdullah. Mati adalah Ja'far bin Abi Talib. Dia rakyat sosok kejadian ini berlaku. Waktu dia nak rakyatnya orang yang tidak takut, orang yang tidak bergapa kerana agama. Dan agama ni bahasa kena terima. Sifat kata agama orang Islam, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Arab, tak kira siapa, sifat kata agama, kena terima, kena buat. Tak terima masalah. Boleh jalan ke Islam di Malaysia. Allah. Nak kata kafir pun dia mengucap. Nak kata mengucap pun tidak bahasa Kristen Nabi Muhammad. Kecil lagi. Situ duduk. Kita duduk. Kita ini satu kejayaan yang dibuat oleh orang putih. Berjaya oleh orang putih masuk dalam kepala orang Melayu. Masuk dalam kepala orang Arab. Yang kedua-dua agama Islam. Bahawa Islam dengan demokrasi itu serupa. Sama-sama boleh dibahas. Boleh ke tak boleh. Negeri kita ni boleh jalan ke tak demokrasi. Negeri kita ni berjalan ke tak Islam. Jadi Islam dan demokrasi itu serupa. Sama-sama boleh bahas. Boleh ke tak boleh. Satu kejayaan yang paling yang dilakukan oleh orang putih. Kita ni masuk batak dia. Tak benar. Demokrasi boleh bahas. Boleh kalau tidak boleh jalan demokrasi. Tapi Islam orang tak boleh bahas. Bagian di bagian agama. Bahagian yang boleh tak boleh. Kenapa itu dah kerja apa hidup dalam kuat dengan ikut Islam. ويدعوهم إلى عبادة الله العلي الأكبر. Dan memaksud Nabi mengajak manusia semua supaya berabdi pada Allah. Dia maha tinggi, dia maha besar. Kita menjadi hamba kali bagi Allah. Bila menjadi kali Allah, maka tak kira boleh ke tak boleh. Kali kena boleh. Gitu. Wahadri ma'hum alaihi min ibadatil awsan. Dan kena tinggal sebanyak mana benda yang kita duk sembah selama kini. Kita duk pujuk dengan kena tak kena berlalu. Sekalian kena tinggal. Tolak berlalu. Dan ambil Allah. Berhala ni dalam ibarat sekalian yang orang panggil simbolik materialis. Orang semua berhala, itu orang semua kebendaan. Orang yang kafir lagi semua berhala. Orang yang mengaku Islam dia semua harta pula. Lalu sifat kata harta, halal sifat harta kena buat, kena cari, kena ambil. Allah haram sesuai ke diri. Asal boleh fikir kita sudahlah. Asal boleh makan sudahlah. Asal boleh berbulan poket sudahlah. Allah haram sesuai ke diri. Supaya dia dengan harta. Kerana keindah Allah ada gelak tidak gelak semua ada cerah.
Jadi belum pada mawadda'aka tu Tuhan royak wadduha demi cerah, wal laili demi gelap. Gelap cerah ni kita sen dia dah. Lala ni mudahlah keadaan gelap ni susah gitu gini. Tapi ada kegelap semua, dah ada pula wadduha ada cerah pula. Dah kita lala ni begitulah. Bila kita susah ni baca, kita ingat wadduha wal laili. Tidak aku seorang je, bukan nabi aku lagu ni juga, dan bukan nabi aku seorang, dunia ni seluruhnya begitu duduk. وبعد أن داخله ما داخله خلالها من الحواجز والظنون. Kata dia turun ayat wadduha ni setelah masuk, setelah diganggu oleh dakhalahu makna masuk benda gangguan, ada gangguan. Selepas diganggu oleh gangguan-gangguan minal hawajiz wa zulun. Hawajiz maknanya fikiran hak tak tetap. Kita duk menyen. Ya Allah kau mereka. Kau aku ni kena malu. Bahasa mari hilang ni orang panggil hawadis. Ini orang panggil apa? Mendatang. Orang panggil fikiran yang mendatang. Wabunun dan bermacam-macam sangko itu malu apa pun. Wa kana ma tadammanathu ayatuha min ma'ani at-tathbit wa at-ta'yid balsaman shafiyan li kulli ma madat bihi nafsuhu min nawali al-ya's wal khawf. Dan sebanyak mana kandungan yang dikandung oleh ayat wadduha. Segala kandungan yang terkandung dalam ayat wadduha apa benar? Min ma'ani tasbih, iaitu makna tasbih, daripada pengertian yang menyebabkan Nabi tu berasa kejap, sabat mana kukuh malik. Dulu hati Nabi goyang, bila mari wadduha tu kemah malik. Wa ta'yid dan sokongan. Bila sebenarnya kata ma wadduha rabbuka ma qala, ni makna tepat ada sokongan daripada Allah menyebabkan Nabi tenang malik. Ayat kandungan ayat wadduha ni balsaman syafian. Balsam ini ubat lomo tu orang panggil balsam. Macam kita panggil apa? Ubat gatal kan? Lomo. Bila kita lomo tu orang panggil balsam. Itu wadduha ni ibarat balsam. Ibarat minyak lomo syafian, ia benar-benar boleh menyembuhkan hati orang bersih. Zaman hari itu orang berubat ni punya lomo dia. Kalau orang Melayu itu pun tawar, sirih pindah. Lagi dia ni. Selam bertubuh tak ada. Jadi boleh mereka patah pun jadi bahasa jenis ubat lomo. Tak timbul. Operate, kau cocok tak apa. Tak ada zaman hari itu. Maka perkataan pun jadi tak ada. Kandungan wadduha adalah ibarat penawar yang benar-benar menyembuh. Bikulli ma madat bihi nafsu. Untuk setiap penyakit yang menyebabkan hati dia bergoyang. Ma dayamidu ay ma la yamidu. Bila orang ni jiwa dia dihinggap oleh bermacam-macam penyakit was-was, maka jiwa dia tak tenang. Kalau ibarat perahu tak golek mari. Min nawazi al-ya's wal khawf, daripada benda-benda yang menimbulkan putus asa dan rasa usni. Bila kita kena susah, kalau mari putus asa, Allah orang tak mari aku, orang tak setulung aku, kau Tuhan maafkan aku. Sebanyak mana gangguan yang menimpa Nabi waktu wahyu tak mari, semuanya hilang dan sembuh semua setelah turun wadduha. Itu yang ayatnya. Panjabat bihi makhawifu, maka putuslah dengan wadduha ini segala ketakutan, segala kebimbangan dan ketakutan ia selalunya mendatangi hati Nabi. Sekalian ini putus langsung tidak wujud lagi ketakutan. Wa asraqat nafsu min jadid, dan jiwa Nabi memancar semula. Wa asraqat bihi nafsu min jadid, dan jiwa Nabi cerah memancar semula sebagaimana dulu bila mari Iqra tu Nabi berasa segar. Sekalian ini pun bila mari wadduha segar balik. Wa sya'ura birauhil amal yasri fi kiyani, dan Nabi mula terasa akan kesenangan amal. Ruhi pun tak apa, rauhi pun tak apa. Kalau ruh makna jiwa, rauhi maknanya rauhun wa raihan, makna ketenangan jiwa. Dan Nabi mula terasa harapan besar yasri mengalir fi kiyani dalam tubuh dia. Dalam tubuh dia ni ibarat kena kejutan elektrik yang baru yang menyebabkan dia segar semula, kerana ada jaminan daripada Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa akhadha kullu shay'in fihi yastariddu nashata. Dan mulalah segenap perkara dalam tubuh badan Nabi ni mari semula kecerdasan. Kalau mata agak cerah semula, hak tekarusi tak ada kelabu mata-mata. Kalau sendi pindah agak gagal semula, belum hak tekarusi tak ada sendi pun sakit, orang kepala lutut pun senang. Allah ni segar belaka. Mata jadi cerah, telinga jadi dengan kaki tangan jadi segar belaka. Kenapa? Kerana ada jaminan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala dan sebagainya. ويستعد بكل ما فيه من أسباب القوة, dan Nabi dengan sebab tubuh dia mulai cergas mula dan jiwa dia mulai segar mula, maka mula Nabi bersiap sedia untuk segala asbabul quwwah,
Nabi mempunyai kesiapan yang cukup. Sebagai apa yang kesiapan kekuatan tubuh badan, kekuatan berfikir, semua sekali siap dia sekalian untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtimal al-'ib'i al-'azim alladhi ulqiya 'ala 'atiqihi, untuk memikul bebanan yang begitu besar yang dibebankan di atas kepala Nabi. Maknanya sekalian ni tugas yang paling besar terpaksa Nabi pikul ialah tugas menjadi Nabi. Dan tugas ni bukan kecil. Kita orang yang tak jadi Nabi tak rasa lah. Tapi usaha kita ni jadi Nabi lah. Bila kita bini, ada bini, ada berapa, terasa bahawa aku tak boleh malas dah. Kalau selama kena tukar aku duduk seorang bujan, nak tidur, tak apa, nak tidur, tak apa. Alanya aku ada bini, aku ada anak, terpaksa lah kena cari fikir buat umur, beli kereta, beli motor, beli berapa. Mari dah berasa. Ini merupakan bebanan. Dia kadang-kadang nak tidur malam pun, tak menyerah. Berbiasa buat lah ke mana, nak boleh berah, nak boleh berapa. Itu untuk nak jaga orang sebuah rumah je. Nabi Muhammad SAW ni ditugas oleh langit supaya jaga orang sirasa Allah. Apabila mana benda ni tidak membebankan dia. Tapi kata dia bila ada jaminan daripada Allah, ma wadda'aka dan sebagainya, alam yajidka yatiman dan sebagainya, maka segala-galanya segar megah belaka dan berat mana tugas yang ditimpa kata Nabi tu, terasa boleh fikir mana semua sekali. Dan kita lah ni, alim ulama kita, tutup guru kita, kadang-kadang ada hak tak sipiku berapa dia. Tak sipiku perjuangan Islam. Hidup rasanya Islam ni berat. Berat punya berat ni masa apa payah. Payah cari makan, payah boleh titih, payah bertu orang, 4 alam, 4 kat marah belaka. Itu untuk apa orang panggil turun-turun orang je, kita rasa berat dah. Apa kata kalau kita sendiri ditugas supaya jadi bertu dari gua ni, makin lagi tak sih. Tak siapa-siapa orang, tak sih dah. Terlalu amat kecil jiwa kita, terlalu amat pendek pemikiran kita. Dia kitanya umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri itu dah tu orangnya, dengan gagahnya, dengan hemuhnya, dengan berapanya. Jaminan apa yang diberi oleh Allah kepada Nabi, jaminan itu juga lah diberi pada umat Nabi Muhammad. Oh, yang jadi waris dia, alim ulama orang. Kita, bila kita banding orang yang tak erti agama pun, kita kena berasa wujud. Aku jahil-jahil pun gitu juga banding dengan dia tu. Boleh dah baca Quran, boleh dah nak. Itu begini, orang yang tak boleh baca Quran lalu, orang yang tak erti nak makna lalu, tak erti nak fikir, dia tak ada rajin langsung dalam hati dia. Kalau banding dengan aku juga, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Banding dengan waktu dia tu dal, aku ni ada dapat hadi, dapat mahdi, dapat hidayah dah. Kita tu kenalah kita berasa gagah, kena berasa cerdas sebagaimana perasaan yang telah mendatangi Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada arti kita nak mengaku umat Nabi Muhammad pakai surban, pakai surban itu tiru biak yang masuk medan Quran, kita tidak lagi daripada Quran. Pakai surban berapa tak tahu. Surban apa nak hang. Yang boleh pakai ini pun tak boleh bunyi cicak kuku lari apa. Dah pakai uniform tu ni berani dah sikit. Surban ni uniform lekat di medan Quran. Kitanya pakai ada nak orang. Tiba-tiba Quran nak pun takut. Allah. وقد جاءه الحق الذي كان يتلمسه ويبحث عنه. Kata Tuhan kita ni sesungguhnya hak mana kebenaran yang Nabi duk cari selama ni siapa dah dia datang dah ke dia. Laqad ja'ahu al-haqq, sesungguhnya datang kepada Nabi ni kebenaran alladzi kana yatalammasu, yang selama ini Nabi sendiri duk cari lama dah. Belum daripada Nabi pergi ke Gua Hira ni, Nabi duk rumah tak ada. Usin tak ada anak. Dia ada anak berupa 5 ni. Kalau tak ada benda yang Nabi kita usin, selain daripada usin, masalah masyarakat dia jahil. Tak tahu tu lagi. Dia nak nasihat, dia tak erti. Tidak nak nasihat, bukan dia cara hidup lagu ni. Maka hak dia duk cari-cari selama kini ni, mari dah, jumpa dah. Itu iaitu wahyu. Laqad ja'ahu al-haqqu alladhi kana yatalammasu. Sesungguhnya telah datang kepada Nabi kebenaran dia selama ini dia duk cari. Kana fi'il madhi yatalammasu ni fi'il mudhari'. Campur fi'il madhi dengan fi'il mudhari' memberi makna sentiasa. Yang Nabi sentiasa duk cari. So, yang keduanya yatalammasu. Lamisa makna setuh. Talammasa maknanya setuh. Setuh sama-sama. Kalau misalnya kita setuh kita akak. Coba panggil lamisa tu. Tapi kalau talammasa, setuh sini gatek, setuh sini gatek, setuh sini gatek. Sebab tu talammasa ni orang terjemuh dia rabur. Bila kita rabur ni rabur. Tak akak-akak aneh tu. Sebab kita bangun gelap, rabur cari gesek positif Aisyah bangun ke mana, rabur tu laki dia tidur muda pulak kau mana rabur.
Itu orang kalam masa. Nabi nya duk rabur cari kebenaran mana dua bukti-bukti jumpa dalam gua Hira waktu Ibrahim mari. Jadi benar hak Nabi duk cari tu jumpa dah mana. Jumpa dah ni. Wa yabhasu anhu wa tahaqqaqa lahu al-amalu alladhi kana yanshudhu wa yatatalla'u ilayhi. Dan telah telaksanalah angan-angan Nabi yang selama ini dia yang syudu ni asal maknanya kalau kita ni ada ilmu ya kita bicara kata jumpa dengan orang ramai tak ada tengok ilmu kawan lain dia lagi tak ada tengok kawan ilmu kawan lain itu panggil yang syudu. Jadi Nabi ni ibarat dia di kuana pun dia cari mana kat orang kebenaran tak ada jumpa kebenaran ada ayat kau ada hadis kau ada berapa ada Taurat kau ada Injil begitu duduk. Nabi ni sepanjang-panjang hayat dia belum pada terima wahyu dia cari kebenaran laksana orang hilang barang dia cari rata kampung mana pak lagi pun mana. Okey. Wa yatatalla'u ilai. Yatatalla'u mana tu jenguk-jenguk. Nabi ni ibarat dia di situ jenguk cari kebenaran, di sini jenguk cari kebenaran tapi tak jumpa-jumpa. Sebab itulah Nabi bawa diri duduk dalam gua. Wa ulqiya 'alaihi al-wahyu wa alqa 'alaihi al-wahyu asqala muhimmatin tulqa 'ala bashar. Dan akhirnya ditohuk atas Nabi ni wahyu sebagai seberat-berat tugas yang penuh dilempar ditohuk atas manusia. Dalam banyak-banyak manusia di muka dunia ni nak cari manusia yang memikul barang berat lebih pada Nabi tak ada. Kerana bayan walau belah mana berat pun kalau banding dengan wahyu berat wahyu lagi. Kerana wahyu ni pertama mari langit. Terima daripada Jibril. Bahasa yang diguna oleh Jibril, suara yang terbit daripada mulut Jibril memanglah gorok, asar, parah lebih daripada suara manusia. Ada yang tubuh dia besar, sejuta sekali. Yang kedua pula, tugas yang terkandung dalam ayat Quran sendiri itu memaksa Nabi itu buat. Tak buat, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Muhammad, mu kena ingat, kalau mu ada kata sepatah tak lebih daripada hak aku kata, Tuhan kata, aku katanya banyak ni, mu tambah lagi sepatah, la akhadna minhu bil yamin. Aku berjanji dengan mu, aku nak pegang mu dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu al-watin, patut aku nak janji, aku nak kerak orang tekuk ni. Ini amaran daripada Allah pada Nabi. Supaya Nabi ni benar-benar amanah dan benar-benar bertanggungjawab. Orang yang tahan keadaan duduk bahasa Tuhan duduk nanti nak pegang tekuk dia Nabi nak janji dia ni bahasa lagu mana kan ni boleh duduk masih amalan pagi kita orang sahabat duduk bahasa di kanan di sini sedih tak sedap duduk dah pada tak tahu lagi nak isteri kau tidak ada tapi bahasa sahabat ada begitu yang menyebabkan kita kecil pun tak sedap duduk tak sedap tidur bekah bangga apa semua sekali itu tak betul lagi. Ini Tuhan ya. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na min watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau mu kata lebih pada aku kata. Kalau mu kata kurang pada aku kata. Mu buat lebih pada aku nak. Mu buat kurang pada aku nak. Kau nak pegang dengan kanan aku. Bukan pegang kiri dah. Kalau pegang tangan kiri boleh tak gagah. Lagi dia ni. Pegang kanan ke aku sekali kanan pula. Pak nak jangan nak kerak awak sekok ni. Tak ada dalam ni. Ni kalau kena kita, Tuhan kata lagu tu, bahasa lagu mana? Walaupun kita sebagai orang alim, walaupun Tuhan tak kata kita, tapi sifat kata keluarga Nabi kita, dan kita ni waris dia, betul. Tiap-tiap orang alim, tiap-tiap tu guru, dia kena reti. Dia kena mengajar supaya mengaku ayat. Kurang atau lebih, dia kena janji Tuhan. Tekuk dia, Tuhan akan patah, pakai kerak tekuk dia. Kena duduk situ, barulah kita tak duduk rumah. Baru tak sedap duduk, dengan makan sedap, dengan rumah sedap, dengan kereta sedap, dengan berapa sedap. Kena sudahnya hak ni bukan dia. Coba baca tulis, walau taqawwala alaina tulis situ kau tulis dinding kau, tulis di kelambu kau, dinding tidur dia dalam kelambu tu tengok walau taqawwala alaina. Insya-Allah di kelambu tiap Allah. Kata dia bebanan yang ditimpa oleh wahyu ke atas Nabi adalah asqala muhimmatin, seberat-berat bebanan tulqa ala bashar yang penuh dibeban ke atas orang manusia. Wa ahaba bihi an yaquma liyunziran nas wa ahaba, dan menyebabkan Nabi naik gerung tak sedap duduk yang menyebabkan Nabi dikabangun untuk memberi izar pada manusia. Ya Nabi orang situ sopoh pun tak apa. Mari sini kena jebel pun terus juga. Di situ kena tagur pun terus juga. Tak pun. Sebabnya kenapa? Sebabnya babi. Beban tadilah menyebabkan Nabi ini naik gerung. Ayyakum aliyunziran nas. Naik gerung hingga sampai dia terpaksa dikabangun cacat untuk memberi izar pada manusia semua. Izar maknanya beri kecaman. Tuan-tuan semua kena buat. Tak buat ngaku. Gitu duduk. Tak buat yang marah Tuhan. Tak buat yang berkat Tuhan. Ini lagu ni Nabi dia sebut semua. Dan kita dan ni pun kena sebut. Itu dia duduk.
Dan kita terbang buat maulud, terbang buat mi'raj, terbang buat gapo ni kini. Kini nak wayak Islam ni agama weh. Islam ni bukan teori. Bukan teori satu izan itu dah. Kalau orang panggil izan ke teori kau boleh kita bahas. Nak terima kau tak terima. Tapi Islam ni bukan bahasa boleh terima kau boleh buat, kau boleh jalan kat Islam ni. Jawab kita Melayu dia sebut Islam ni boleh kita laksana. Bukan masalah boleh masalah. Benda ni benda agama yang kena boleh. Itu je dia. Ini agama. Bukan bahasa boleh kau tak boleh. Boleh jalan tak boleh berjalan ni ibarat satu rancangnya. Kau rancangnya kerja nak buat gapo, nak buat tali air sini. Boleh kau buat tali air sini. Kan napaknya lagu mana? Tak apalah rancangnya demo. Ini bukan rancangnya manusia, ini agama. Agama ni kena bahasa boleh. Boleh pun boleh, tak boleh pun kena boleh. Sebab itulah orang kena mati, kena damai, kena susah. Apa lagi? Sanggup kena perai, kena gapo. Kenapa? Kerana bagian ni bagian kena buat. Itu dia duduk. Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Harisah, Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Talib. 3 orang yang sayangnya Nabi. Bila Nabi dengar orang yang dia pilih jujurnya Herakla ni kena bunuh, seorang yang kena bunuh. Nabi kerah askar 3,000 orang tewas. Nabi kata mula-mula orang macam darah tu ni Zaid. Kalau Zaid mati, Abdullah. Kalau Abdullah mati, Ja'far mati. Para hadirin semua bila masuk medan perang, Sayyidina Ja'far ni pegang tangan kanan orang merepah. Apa ni kerak tangan dia putus getah. Dia ambil lagi dengan tangan kiri. Putus lagi tangan kiri. Dia berkandang. Dia akan dakak punya labu punya dia putus hok kudung dua-dua. Mai kerak kok pula mati guli. Maka mereka bui dia gapo dia? Bui dia sayap. Jana hayyit. Ya terbang. Dan Nabi kita kata, Nabi kita duduk dinuh lu supaya dia tengok TV. Dia royak mati dalam Zaid. Mati dalam Abdullah. Mati dalam Ja'far bin Abi Talib. Dia royak sosok kejadian ini berlaku. Itu dia. Nak royaknya orang tidak umum. Orang tidak takut, orang tidak berapa. Kerana ni agama. Dan agama ni bahasa kena terima. Sifat kata demo orang Islam. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Arab, tak kira siapa. Sifat kata agama. Kena terima, kena buat. Tak terima masalah. Boleh jalan kat Islam di Malaysia. Allah. Nak kata kafir pun dah ni. Nak kata ngucap pun tidak bahasa Kristian Nabi Muhammad. Kecil agama. Situ hidup ni kita duduk. Kita ini satu kejayaan yang dibuat oleh orang putih. Berjaya oleh orang putih masuk dalam kepala orang Melayu, masuk dalam kepala orang Arab, yang kedua-dua beragama Islam, bahawa Islam dengan demokrasi ini serupa. Sama-sama boleh dibahas. Boleh ke tak boleh? Negeri kita ni boleh jalan ke tak demokrasi? Negeri kita ni berjalan ke tak Islam? Jadi Islam dan demokrasi ini serupa. Sama-sama boleh bahas. Boleh ke tak boleh? Satu kejayaan yang apa ni yang dilakukan oleh orang putih. Kita ni masuk belakang dia. Tak benar. Demokrasi boleh bahas, boleh kalau tidak boleh dalam demokrasi. Tapi Islam orang tak boleh bahas. Bagian ni bagian agama. Nak bahas kan muka dia tak boleh. Kena fikir lah kerja apa hidup dalam muka dunia. Kalau tidak ikut Islam. وَيَدْعُوَهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْأَكْبَرِ. Dan memaksa Nabi mengajuk manusia semua supaya berabdi pada Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Kita menjadi hamba qali bagi Allah. Bila mu jadi qali Allah maka tak timu boleh ke tak boleh. Mu qali kena boleh. Gitu dia. Wa hadri ma hum alaihi min ibadatil ausan, dan kena tinggal sebanyak mana benda yang kita duk sembah selama kini. Kita duk puja orang kini tak perlu berhala. Sekarang mu kena tinggal tolak berhala dan ambil Allah. Berhala ni dalam ibarat sekarang yang orang panggil simbolik materialis. Orang semua berhala, arti orang semua kebendaan. Orang yang kafir lagi semua berhala. Orang yang mengaku Islam dah semua harta pula. Lah ni sifat kata harta, Allah haram, sifat harta kena buat, kena cari, kena ambil. Allah haram sekira ke dia. Asal boleh pecih kita sudahlah. Asal boleh makan sudahlah. Asal boleh berbulan pakai sudahlah. Allah haram sekira ke dia. Suka dia dengan hak tu semua berhala, hak ni semua pecih. Sama-sama benda cokor orang. Dia nak semua berhala tu bahasa berat dah. Semua benda hak tidak berhala tapi benda juga. Adapun Allah tidak bersebut benda. Kita turut Islam, arti turut benda yang tak dapat tengok. Nak jamu pun tak boleh, nak dengar pun tak boleh, nak berapa tak boleh. Tapi bila kita yakin bagian ni betul, maka kita mesti bela dan mesti turut. Itulah orang panggil barang raib. Jadi kita orang pandai, duduk kata lagu tu juga. Arti kita duduk orang jahil tu menurut tak ada benda, maka tak selarah semua. Hak kita mengajar ni, hak benda berlaku. Hak kita ajar lagu ni, hak berlaku ni lagu lain. Kenapa? Kerana kita hak duduk mengajar ni, tidak kita duduk sana, duduk datang. Maka selesai semua dah duduk kan. Wa an yukhlisa wajhahu wa nafsahu lillah.
Dan wahyi juga memaksa Nabi membersihkan wajah dia dan jiwa dia adalah wa an yasbira ala ma yulaqihi fi sabil da'wati. Dan wahyi juga mengajar Nabi supaya Nabi bersabar di atas sebarang bala yang menimpa Nabi fi sabil da'wati, untuk berdakwah pada Allah, min masyaqqatin wa adza, daripada masyaqqahnya dan susahnya. Sebanyak mana susah dan masyaqqah yang menimpamu hasil daripada mu berdakwah lillahi taala, mu kena sabar. Start daripada bercakap, siapa kau ikat tangan, siapa kau ikat hati, semua sekali kena sabar tersebut. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur. Ini apa nasihat orang tua yang bernama Luqman pada anak dia. Itulah Luqman baik, Nabi Muhammad baik serupa nasihatnya, mesti amru ma'ruf nahi munkar, mesti semaya, dan kalau ada susah payah gitu begini mesti sabar. Baik. فكيف يدعون قريشا إلى الحق وهو يعلم أنهم أحرص ما يكونون على باطلهم. Bila wahyi dari langit memaksa Nabi begitu, maka soalnya bagaimana Nabi nak boleh ajak orang Quraisy balik pada kebenaran, sedangkan Nabi tahu atas muka dunia ni tak ada lah orang yang paling banyak duduk dalam keadaan tak betul daripada Quraisy. Nabi tahu kata aku ya Allah, seronok benar duduk dalam keadaan tak pakar. Dia boleh sembah tokku untuk gak Tuhan lah, kena tahu seronok dia. Lepas tu belah mana aku nak oyak kerja bola wis sembah tokku. Bola wis sembah benda bertokok gini. Wa ayu tariqin yasluku li iqna'ihim bi annama hum fihi wal batil. Dan cara mana, jalan mana yang boleh aku lalui untuk nak memuaskan hati mereka bahawa benda yang dia buat lah ni benda tak pakar. Nabi duk fikir, nak buat lagu mana nak suruh kapuan aku reti bahawa kita nak tanduk dia ni, kita nak tanduk hak batil, hak batal. Hak batal ni seperti Amr sebut sama, seperti semaya batal. Bila semaya tu batal, IT kena buat semula. Tak boleh kita kata, semaya dah tadi. Tahu boleh ada dah. Ayak boleh ada dah. Rokok boleh dah. Sujud tidak menunggu boleh ada dah. Pas saya baca pula. Batal. Walau mana molek pun dah batal, kena buat pula. Tapi juga tidak tanda kita lah ni, hak kita duk semaya, hak kita duk puasa, hak kita duk kantin negara, hak kita duk gapo. Kalau tak kena kalau tu batal. Bila batal di akhirat kelak, kita nak tutas semaya, nak tutas susah payah tolong orang pejabat gapo, semua tak jadi gapo. Kenapa? Batal tu yang kata tu tak kena. Tak kena kena aku. Boleh jadi kena kena bosmu, boleh jadi kena kena perlembagaan tapi tak kena dengan aku. Bos besar pada dunia. Aku macam kata. Sudah, ikut sudah. Lenggok, kising-kising tak boleh buat apa dah. Kenapa? Tu akhirat. Ni dunia. Dunia bila masuk akhirat nak berstay balik tak boleh dah. Sebagaimana kita bila dah tua nak balik semula ke muda, dia tak boleh dah muda. Wa annama ja'ahum bihi wal haq. Dia lagu mana nak suruh orang Quraisy puas hati bahawa benda yang aku bawa sebenar. Kau buat lama tu ni tak betul. Habis mana cara nak siapa kau ikat ni? Itu Nabi duk mikir. Wa kaifa hadha al-haqq yubtilu aqaidahum. Lebih lagi belah mana nak suruh benda aku ajar ni boleh masuk dalam tipu orang Quraisy, sedangkan hak ajaran aku ni memusnahkan segala akidah yang dia pegang dalam itu. Dalam perut orang Quraisy telah menjadi akidah dan pegangan dia dah. Orang lain yang komitmen dia, iltizam dia dah bahawa hak dia ni betul. Tiba-tibanya nak tolak hak tu, nak masuk aku ni, memang dah kena payah. Dan kita lah ni pun sudah menjadi satu akidah dah. Dalam masyarakat kita lah ni, Islam tak boleh jalan. Orang yang boleh jalan adalah demokrasi. Islam tidak boleh. Ini barang ni ada di antara orang yang sudah menjadi akidah tadi. Ibarat sebagaimana kita orang Islam, Tuhan Tuhan ni kuasa segala-galanya, bagi setengah-setengah orang dia sudah jadi akidah dah. Tuhan tidak kuasa mana. Kuasa dia 50%. 50% lagi di tangan kita. Kuasa dia hanya mengatur semaya zuhur berapa rakaat, itu kuasa Tuhan. Kuasa ni tak kuat apa misalnya, itu kuasa Tuhan. Tapi terbit negara bagaimana cara nak stabil ekonomi, stabil apa ni politik apa, ini tidak kuasa Tuhan. Tuhan tak berapa, tak boleh kembali. Aku bolehnya gitu. Ini sudah menjadi akidah dah kita. Ini sudah menjadi akidah bahawa Tuhan tidak berkuasa penuh, Tuhan tidak bijaksana dengan sepenuh, Tuhan tidak uti dengan sepenuh. Kok ia uti molek ini satu kita dengan dia, barulah. Jadi kita syarik dia, porsi dia. Ya kita baca la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tuhan la syarika. La ni kalau orang Nabi Arab tak la linafil jinsi. Segala jenis syirik tak ada. Wa bidzalika umirtu. Niat pengakuan itulah aku dia kata. Maka kita pun kata kerana Rasul tidak stabil. Lah mana kita nak mati, nak berdepan dengan Tuhan, sedangkan kalau benda tu jadi akidah dah kita. Royak lagu ni, jawab lagu ni, royak lagu ni, nganyi lagu ni. Inilah kedudukan kita lah ni, sebab kedudukan Nabi waktu jam mula-mula timbul di Mekah itu.
Wa kaifa wa hadzal haqq yubtilu aqaidahum, bagaimana caranya nak masuk benda aku bawa ni kata Nabi, sedangkan benda aku ajar hak ini boleh memusnahkan segala etikad mereka, wa yahdim taqalidahum, dan wutuh rata habis kalau ada resah mereka. Ada resah mereka yang mereka pegang selama ini boleh jadi wutuh habis sekiranya masuk dalam hati dia benda aku bawa ni. Tak tak lah orang tu sanggup putus ada resah apa dengan cara nak terima aku ni gapo sangat. Ni yang menyebabkan Nabi kita naik usi. Wa yuhaddidu kullama yataqawaluna bihi 'ala an-nasi min jahin wa sultan. Dan boleh yuhaddid, boleh menimbulkan, boleh merosakkan, dan boleh memusnahkan sebanyak mana benda yang orang ni yataqawaluna ni orang panggil menguasai lah. Maknanya awal kata kurus dia sayang sangat pelanggan huduh dia tu. Etikad dia walau belah mana huduh tu sayang juga ni. Kenapa? Kerananya dengan cara tu lah dia boleh jahil. Dia berpengaruh dia. Pengaruh dia depan orang tu, orang naik gerung pada kurus. Kerana kurus ni dia jaga berhala. Wasultani dia kuasa. Kurus ada kuasa, ada power. Apa saja hak kurus kata, Arab lain tunduk semua. Kenapa? Kerana kurus ni dia jaga berhala. Dengan sebab dia jaga berhala, walaupun dia yakin berhala tak pakai kerja, tapi dengan sebab berhala ni dia cari makan. Dengan sebab berhala ni dia boleh cari pengaruh. Dengan sebab berhala ni lah dia hormat tilama. Adanya sebab dia hormat tilama kerana goni, boleh cari makan kerana goni, boleh cari pelaut kerana goni, maka royak uduh belah mana pun dia tidak akan terpecah goni. Kerana benda ni boleh makan. Dan benda ni pun kita juga lah. Kita ajak orang untuk guru kita berjuang Islam, bawa sokong sebasaan. Dia tak sih. Kenapa? Dia boleh. Kulit nasi dia gelegak molek, genak beras dia penuh molek, poket dia berisi molek. Tapi nak tinggal lagi dah. Betul-betul sepakat korek waktu depan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi aku dah reti. Berhala ni bala tak pakai. Tapi dah aku boleh mati yang buat dia. Pengaruh aku. Kena di kalangan arak kami aku dijaga begini. Menurut apa tak aku nak buat aku pun. Ini apa yang fikir yang sedengkal yang menyebabkan tak nampak akhirat hak beribu rupiah akan datang. Kita baca sejarah-sejarah Nabi. Teras, patut kita padu keadaan kita. Tapi kalau tu kita lah sendiri jadi tu hati. Ambil tu tepu berbahagia je. Kalau nak pucuk. Patut si pucuk juga ambil ikhtiar lah maknanya. Wa ma yastamti'una bihi fil hayati min ladzati wa mata'. Dan sebanyak mana benda yang mereka dapat seronok dalam masa hidup ni min lazzatin daripada kelazatan wa mata'in dan keseronokan. Kelazatan hidup, keseronokan hidup puak-puak Mekah ni semua sekali hasil daripada dia yang jaga barang tak pakai. Ini sebab dia jadi toke jaga Masjid Mekah, toke jaga berhala ni, maka seronoknya hidup dia mari memberi benda aku mari pakak puji jabat salam semua sekali hormat belaka kerana kafir pun jaga barang tak pakai. Jadi nak rakyat bayar ni barang tak pakai tinggallah betul mari tunggu aku ni kata Nabi nak rakyat lagu tu berat bagi Quraisy. Karena turut Nabi Muhammad artinya kuyuk nasi kering. La syakka annahum dhallu as-sabil wa ba'du 'ala al-haqq. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam.